Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati lagi saya kasihi, yang berbahagia Muhammad Nur Aswadi Makno, Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Kelantan. Yang berbahagia Tuan Haji Mahdi Awang, Pengarah Yadim Negeri Kelantan. Ketua-ketua jabatan, tuan-tuan hadirin hadirat yang semulia. Forum Jiwa Madani pengukuhan kedudukan mahkamah syariah di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelah kiri saya, hujung sekali, tak asing lagi, saudara Nik Saiful Adli bin Burhan. 2-3 hari ni yang buat tengok dalam dia punya TikTok Soho Al-Abra, Bang Ibrah, masjid apa? Masjid Andalusia. Viral. Beliaulah di antara salah seorang penggerak masjid tersebut. Timbalan pengurusi masjid yang paling dekat dengan saya juga tidak asing, iaitu Al-Fadhil Ustaz Wan Adam Al-Baki, penolong pengarah kanan di Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan. Beliau mempunyai otoriti untuk bercakap dalam konteks pembicaraan kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator kita Ustaz Makwi. Apa yang kita nak sebenarnya? Kalau kita nak satu titik pertemuan dan solusi yang tuntas, maka kita akan dapatlah isunya. Jadi perlu kita kosongkan dulu fikiran kita daripada isu-isu yang kita dengar di luar, supaya kita lebih jilah, orang Kelantan panggil, dan jelas terhadap apa yang kita nak bincang pada hari ini. Di berbalik kepada soalan yang diajukan oleh moderator tadilah. Jadi apa peranan fungsi JKSM ini? Singkatannya JKSM ditubuhkan secara sejarah sikitnya pada 1 Mac 1998. Tak lama lagi, 25 tahun lepas Jubili Perak. Jadi peranan dan penubuhan asalnya hasil daripada mesyuarat Jemaah Menteri. Tun Ahmad Sarji masa tu membentangkan kertas kerja KSN ketika itu. Jadi idea penubuhan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia ni memang tujuan khusus dah untuk menyelaras dan menyeragamkan institusi mahkamah syariah di seluruh Malaysia. Kalau kita dengar sebelum ini mahkamah syariah di negeri-negeri, walaupun hakikatnya secara pentadbirannya mahkamah syariah ini adalah bidang kuasa negeri, tapi perlunya ada satu badan yang menyelaraskan undang-undang ataupun institusi mahkamah itu sendiri di peringkat pusat, supaya berlakunya keseragaman dan juga penyelarasan dari sudut pentadbiran mahkamah, dari sudut undang-undangnya, dari sudut prosedurnya, dari sudut hubungan dengan agensi-agensi yang lain berkaitan dengan mahkamah syariah. JKSM. JKSM ini mempunyai barisan panel hakim Mahkamah Rayuan Syariah yang tersendiri dan menganggotai kes-kes mahkamah rayuan di 7 atau 8 buah negeri di Malaysia. Tidak semua, sebab kita ada sistem guna sama dan tidak guna sama. Jadi Kelantan, Terengganu, Pahang, negeri-negeri Perak, Kedah, itu semua negeri yang tidak guna sama. Selain daripada negeri itu, negeri yang guna sama dan mendapatkan khidmat ataupun hakim Mahkamah Rayuan Syariah. Jadi yang kedua, membina menyelaras prosedur kehakiman itu sendiri. Jadi ada kelumpangan, ada loopholes dalam undang-undang. Jadi perkara ini dibincangkan di peringkat JKSM dengan adanya persidangan ketua-ketua hakim syar'i seluruh Malaysia. Bagaimana nak menyelaraskan isu-isu yang tidak melibatkan pindaan undang-undang terlebih dahulu. Jadi dengan mewujudkan arahan amalannya, prosedurnya yang tidak memerlukan pindaan undang-undang. Dan jika perlu kepada pindaan undang-undang, perlunya diangkat cadangan tersebut oleh jabatan dan akan dibincangkan cadangan tersebut melalui Jawatan Kuasa Teknikal Syarak Sivil. Sebelum ini dipengerusikan oleh yang berbahagia Tan Sri Syekh Ghazali, kemudian dan sekarang ini Tan Sri Zahara Ibrahim, tak silap saya. Jadi itu berkaitan dengan Jabatan Kehakiman Syariah. Fungsinya juga adalah untuk menguatkuasa dan melaksana perintah mahkamah syariah. Itu fungsi bahagian saya lah. Mungkin tuan-tuan dan puan semua pelik.
Saya ni bahagian sokongan keluarga, tapi hadir bercakap tentang isu foren pengukuhan mahkamah syariah. Sebenarnya ia tidak jauh dan tidak lari kerana fungsi JKSM itu sendiri adalah untuk menguatkuasa dan melaksanakan perintah mahkamah syariah. Dengan adanya bahagian sokongan keluarga ni, jadi semua perintah-perintah yang dikeluarkan oleh mahkamah syariah, terutama berkaitan nafkah sahaja, iddah, muta'ah, nafkah isteri, tertunggak, anak-anak dan sebagainya, di seluruh Malaysia ini dikendalikan oleh bahagian sokongan keluarga. Di Kelantan ni, saya sendirilah diberi tugas untuk berada di Kelantan buat seketika inilah. Jadi, alhamdulillah, itu antara peranan dan fungsi JKSM. Dan satu lagi, yang penting juga adalah untuk mengangkat kompetensi mahkamah itu sendiri dan juga para pegawai syariah, terutamanya hakim-hakim syar'i, pegawai suluhnya, pegawai pendakwaannya dan sebagainya. Semua ini merangkumi di bawah satu bumbung peranan dan fungsi Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Jadi itu, setakat itu sahaja dulu berkaitan dengan pengenalan. Enakmen kanun jenayah mula digubah di awal tahun 90-an. Kenapa pada perangkat awal kompetensi di antara negeri dan persekutuan itu tidak dibangkitkan? Sepatutnya dah kita merasa kayaknya ada kompetensi, kenapa tidak dicegah di perangkat awal? Silakan. Terima kasih Ustaz Mawi, sahabat saya, Wanak Cik Wadam, tuan-tuan, puan-puan. Pertama sekali saya nak betulkan, enakmen Mahkamah Syariah di Kelantan ni dia buat pada tahun 1985 lagi. 1985 ketika itu Kelantan menjadi pelopor antara negeri-negeri yang terawal yang buat undang-undang syariah, dan antara yang famous Kelantan masa itu adalah apabila Kelantan negeri yang pertama yang memperkenalkan sebatan dalam kes jenayah syariah, dan Kelantan jugalah yang menyediakan modul, menyediakan peraturan dan mengajar penjara, jabatan penjara, bagaimana cara melakukan sebatan syariah. Lepas itu diikuti oleh negeri lain. Masa tu orang mengaji kita belakang. Undang-undang syariah di Kelantan ni pada tahun 85 tidak ada percanggahan kerana ketika itu tidak banyak section-section yang dimasukkan dalam tu. Dia melibatkan apa yang tidak ada diperuntukkan dalam jenayah-jenayah dalam undang-undang Mahkamah Sivil. Masa tu jenayah syariah ni menjadi pelengkap apa yang jadi jenayah kepada umat Islam tetapi tak jadi jenayah kepada orang bukan Islam, maka itu diambil letak di dalam jenayah syariah. Itu berlaku tahun 85. Kemudian sejarah dia lepas pada itu, setelah pemerintahan bertukar Kelantan tahun 90, maka kerajaan baru hendak buat hudud. Maka dia buat satu enakmen baru tahun 90, namun tidak mampu dilaksanakan kerana totally bercanggah dari segi peruntukan kuasa mengadili di mahkamah dan juga kuasa untuk menghukum. Dua-dua tak boleh buat. Maka senyap begitu, sehingga pada tahun 2019, oleh kerana undang-undang hudud tak boleh nak buat, banyak sangat percanggahan dengan perlembagaan, maka dia bawa kepada tahun 2019 pindah undang-undang 1985 dulu. Apabila pindah, dibahaskan, dibincang di DUN dan akhirnya diluluskan dan gazet. Dalam enakmen itu bercanggah dengan kuasa-kuasa diberi kepada DUN. Kerana enakmen ni dia lulus di DUN, dia tidak lulus di parlimen. Dan tuan-tuan, undang-undang ni ada akta, ada enakmen. Akta ni di parlimen, DUN meluluskan enakmen. Nah, maka dalam perlembagaan kita ni kan, Malaysia ni ditubuhkan bawah perlembagaan. Ada lantik agung, siapalah lantik jaga segala. Ada berlaku dalam itu. Jadi antara benda yang menjadi asas pada perbincangan kita hari ini adalah jadual yang ke-9. Jadual yang ke-9 ni adalah kerja hok kita bagi antara federal dan state dan hok mana kita kursi. Sebagai contoh, isu pertahanan negara. Kelantan tak boleh buat askar.
Nah, tapi federal saja boleh buat askar. Apa sahaja dalam Malaysia ni bercanggah dengan perlembagaan batas diri. Apabila batal, inilah yang berlaku sebagaimana isu baru ni. Kerana Dewan Undangan Negeri lulus satu enactment yang dia tak khabar bahawa itu bukan bidang kuasa dia. Dan undang-undang tertinggi negara itu perlembagaan hanya boleh dibincang di Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Federal Court saja boleh discuss pasal ni. Dan banyak perkara yang dibawa oleh Ni Elin baru ni, pasal Arab tak bawa baru ni. Yang dibawa adalah dadah. Nah, pemilikan dadah sebab apa? Berjangka. Kerana Malaysia telah ada Akta Darah Berbahaya. Nak digantikan dengan satu enactment ada 4-5 baris hayat. Mikir logik pun tak munasabah dah. Yang kedua, dari segi peruntukan undang-undang pun, ialah kes memiliki dadah, kes benda-benda mengkhayakan ni, dia peruntukan J3 tahun. Nah, dengan denda 5,000. Sedangkan Akta Darah Berbahaya peruntukan sehingga hukuman mati. Setara gatun dah pun orang berani lagi. Itu dari segi hukuman. Dan dari segi pencanggahannya, kerana bidang dadah ni bidang jenayah yang salah berlaku dan kesalahan untuk semua rakyat Malaysia. Maka dia duduk bawah undang-undang jenayah di Mahkamah Sivil. Jadi berkenaan kompetensi ini saya pun tak terfikir macam mana dia mau duk balah nak pakai kursi duk gelar dalam dun, tapi seorang habuk tak ada khabar bahawa benda tu adalah satu benda yang bercanggah dengan perlembagaan. Supaya kita nak mesyuarat cara hartanah rumah sebelah. Nah, mesyuarat apa? Hak orang. Jadi punya bicara satu peruntukan enactment tu tak? Bukan mudah nak buat tu. Dia bukan mesyuarat pagi petang dulu. Dia lepas bahar balah dah. Melalui peringkat dah, jabatan dah. Dan tidak ada orang perasan bahawa benda tu bercanggah. Baik. Baru-baru ini kita digemparkan dengan satu isu keputusan kes Ni Elin. Semua kita tahu. Tuan-tuan dan puan-puan, 9 Februari 2024, keputusan 81. 16 daripada 18. Ustaz Wei, apakah hal ni? Apakah hal? Berkaitan dengan persoalan yang diajukan oleh moderator kita lah, berkaitan kes spesifiknya Ni Elin, apakah halnya? Jawapan pendeknya adalah berkaitan kompetensi, seperti yang dinyatakan oleh rakan panel tadi, rakan bijaksana saya, berkaitan dengan kompetensi Badan Perundangan Negeri untuk menggubal undang-undang syariah. Itu saja. Jadi Ni Elin ini bawa kes ke Mahkamah Persekutuan, yang mana Mahkamah Persekutuan ini mempunyai kuasa untuk mentafsirkan undang-undang 128 perkara perlembagaan itu, memberi kuasa kepada perlembagaan persekutuan pada konsti kita ni. Jadi disebabkan seperti yang dinyatakan tadi, ada undang-undang peruntukan yang digubal itu bercanggah dengan peruntukan yang telah pun ada di peringkat federal, timbang taranya dengan sumbang mahramnya dan sebagainya. Jadi timbullah isu ni, dibawa oleh Ni Elin dan Tengku Natasha ni, anaknya. Secara panjang jawapannya, banyak ni. Cuba kita ambil dan fahami betul-betul apa yang sebenarnya. Okey, cuma berkaitan dengan 16 tadi yang moderator sebut, sebenarnya 17. Dah, sebab dia ada seksyen 37 tu dia pecah dua. Secara umumnya seksyen besar 20, seksyen kecil tambah satu lagi 37 1A dan juga B berkaitan dengan judi tu. Jadi Ni Elin ini, Badan Perundangan Negeri Kelantan telah pun menggubal peruntukan di dalam enactment Kanun Jenayah Syariah 1 2019. Kita ada dua enactment Kanun Jenayah Syariah ni, 1 dan 2. Yang 1 ni yang jadi isu ni. Walaupun terdapat dua peruntukan, 1A dan 5 ini, 5 dakwaan palsu. Yang 37 1A ni, mana-mana orang yang berjudi atau didapati berada di tempat berjudi, sama ada
dia melakukan perjudian atau tidak. Yang ni Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa memandangkan pihak competition telah pun menarik balik cabaran ini terhadap dua peruntukan ini, maka Mahkamah consider ianya sah, selesai. Putusan ianya kekal. Dua itu apa? Apa dia dua itu adalah Seksyen 13 dan 30. 13, menjual atau memberikan anak kepada orang bukan Islam atau orang Islam yang keji akhlaknya. Dibincangkan dalam penghakiman yang panjang itu, dalam 55 muka surat. Bidang kuasa, Mahkamah Syariah ketika ini bawah Mahkamah Tinggi Syariah. Kalau di Kelantan dan negeri lain pun sama. Jadi Mahkamah kekalkan bahawa itu adalah sah, kerana ia melibatkan hak jagaan semata-mata. Tidak melibatkan membawa lagi anak-anak, kanak-kanak keluar sempadan dan sebagainya, dijual dan sebagainya. Yang keduanya, yang baki peruntukan yang sah, iaitu Seksyen 30, kata-kata yang boleh memecahkan keamanan. Itu dua benda. Saya tak sempat nak perjelaskan semua sekali. Jadi yang tinggal lagi 17. Kita dah biasa dengan 16, sebenarnya 17 sebab dia ada pecahan tu, Seksyen 37. Dalam kes ni Eli ni, apa prinsip yang digunakan oleh Mahkamah Persekutuan dalam membawa kepada keputusan ini? Kalau sebelum ini dalam kes Sulaiman Takrib lawan Kerajaan Negeri Terengganu, Mahkamah memutuskan bahawa masa ketika itu Ketua Hakimnya adalah Tun Abdul Hamid, bahawa mana-mana undang-undang yang digubal oleh negeri dan tidak ada di peringkat persekutuan, undang-undang yang digubal negeri itu sah. Itu di peringkat Sulaiman Takrib. Ada tafsiran-tafsirannya lah. Cuma bila mari kes ni Eli ni, kenapa? Orang kata kenapa tidak dikekalkan saja keputusan seperti keputusan Sulaiman Takrib. Di dalam kes ni Eli ini, Mahkamah membawa kepada keputusan itu rujuk kepada kes yang telah pun ada tahun 2021, iaitu kes Iki Putra Mubarak yang berlaku di Selangor. Yang mana Iki Putra bin Mubarak ini lawan Kerajaan Negeri Selangor telah pun mencabar Seksyen 26, iaitu liwat di negeri Selangor. Bila mana dia didakwa atas Seksyen 26 tadi, jadi dicabar. Di Mahkamah Persekutuan membuat keputusan berdasarkan melihat kepada intipati. Ini isunya. Intipati kesalahan itu. Kalau kita tengok tadi tempat ibadat, betul, isu precept of Islam, perintah agama. Jadi kalau perintah agama semata-mata, solat, puasa, zakat, bagi sembahyang Jumaat dan sebagainya, okey, bidang kuasa negeri. Tapi kalau dalam tempat ibadat ini berlaku mencemarkan, adakah ianya semata-mata ibadat? Kita nak menjaga kesucian agama Islam, kita kena jaga. Jadi rumah Allah ni ini mengguna pakai prinsip pitch and substance, iaitu intipati yang ada dalam semua 17 peruntukan yang dicabar itu telah dirungkaikan, diperincikan bahawa ada isu membawa kepada jenayah. Katakan bahawa jenayah ini adalah bidang kuasa persekutuan. Itu isunya. Jadi berkaitan kes Eli ini, apa kehalnya tadi? Kita berbalik kepada jawapan yang pertama tadi, isu kompetensi. Kita kena ingat kompetensi Badan Perundangan Negeri untuk menggubal undang-undang syariah. Jadi itu setakat itu saja kepada persoalan yang diajukan. Tuan-tuan, dia Mahkamah Malaysia ni kan, di peringkat Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan, dia jumlah hakim dia tak boleh seorang. Hakim dia mesti 3 dan ke atas jumlah ganjil. Apabila di akhir keputusan kes, dia akan ada ngundi. Hakim mana sokong setuju bui, hakim mana setuju menolak. Dalam kes ini 8 orang hakim termasuk yang amat arif, Ketua Hakim Negara, menyokong untuk pembatalan beberapa seksyen, iaitu 16 plus 1, 17. Dan hanya seorang hakim yang menolak. Kena ingat gini, dalam mahkamah ni bila bercara, dia ada 2 perkara perlu kita decide, perlu yang hakim decide. Pertama, mengenai merit case. Merit case ni mengenai sama dia bincang pasal isu yang dibincangkan saja. Yang kedua, dia bincang berkenaan teknikal. Dikatakan bahawa ni Eli ni tidak ada standard kerana dia duduk Kuala Lumpur.
Dia duduk di Selangor ke atau Kuala Lumpur. Jadi dia bukan orang duduk di Kelantan dan dia tidak akan ditangkap kalau melakukan mana-mana kesalahan di bawah enakmen kanun jenayah syariah ni. Dia tidak akan ditangkap kerana undang-undang ini berkuat kuasa kepada orang yang berada di Kelantan saja. Dalam kes ini, memandangkan kes ini 2 tahun dah bercara. 2 tahun bercara. Dan apa yang penting, Yang Ahmad Arif Ketua Hakim Negara menekankan bahawa apa yang penting dalam kes ini nak tengok bercanggah ke tak. Bukan isu local standard yang kecil, tetapi isu ada 14 negeri lagi yang ada undang-undang hak lebih kurang. Undang-undang syariah ni ikut negeri, tak serupa. Kalau dalam Islam, dia ada hukum hudud, kisah dan takzir. Undang-undang syariah negeri ni duduk bawah takzir. Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Apabila dibuat oleh pemerintah, dia bukanlah dikatakan sepenuhnya undang-undang Islam, tetapi ianya undang-undang yang mari daripada pemikiran dan perbincangan pemimpin-pemimpin dalam negeri itu. Jadi, bila undang-undang takzir, maka ia tertakluk kepada pemerintah yang lebih tinggi, iaitu Kerajaan Persekutuan. Mana-mana orang sekalipun yang mana di Kelantan katakanlah yang ada local standard bawa kes, maka keputusan dia tetap sama. Maka mahkamah kira tidak perlu kita buang masa mahkamah untuk reverse semula, tukar orang, bawa kes yang sama, dokumen sama, bicara bagi tulah, buang masa 2 tahun. Sedangkan dalam masa 2 tahun, anda kata ada kesilapan di pihak negeri-negeri, bukan Kelantan saja. Walaupun cara Kelantan saja, tetapi ianya telah bergegar sehingga kepada negeri-negeri lain. Jenayah pertama yang respon Terengganu, tak ingat? Terengganu respon mula. Wajar mendapat pujian kerana respon yang cepat, fikir kepada kepatuhan kepada perlembagaan lebih daripada emosi dan semangat kepartian. Dan itu sebabnya kenapa isu local standard tadi diabaikan dalam kes. Berkaitan dengan local standard tadi, tuan-tuan dan puan, dan perlu kita fahami isu local standard semata-mata tidak mengatakan bahawa satu ini mengatakan 17 itu sah. Tidak. Perlu kita fahami yang itu. Bahawa local standard ini hak untuk menyaman, hak untuk membawa kes. Jadi itu bendanya perlu kita, jangan kita kata satu hakim menyokong kita, tidak. Bukan maksud menyokong di sini, cuba satu sudut pandang yang lain bahawa local standard ini nak kata hak dia untuk menyaman. Bukannya hakim tersebut mengatakan 17 tu apa semua, tidak. Antara 3 perlembagaan persekutuan menyatakan Islam ialah agama bagi persekutuan. Bukan Islam agama rasmi. Agama persekutuan menyatakan bahawa, bermaksud di sini Islam tu tinggi lagi. Bukan sekadar agama rasmi. Dan kita perlu jelas juga bahawa prinsip-prinsip lain dalam perlembagaan persekutuan juga perlu diamalkan. Bila mana kita kata Islam agama persekutuan semuanya kena ikut, tidak. Ada isu separation of power-nya, pengasingan kuasa. Ada check and balance-nya, ada imbang, semak dan imbangnya. Ada pelbagai prinsip lagi. Walaupun dalam skop atau takak bidang kuasa undang-undang parlimen, bolehlah parlimen yang menggubal undang-undang. Dalam takak kuasa Badan Perundangan Negeri, Badan Perundangan Negeri lah yang boleh menggubal undang-undang di peringkat negeri yang dinamakan enactment. Yang di peringkat federal dinamakan akta. Itu benda yang perlu kita fahami. Bila nama akta sahaja peringkat persekutuan, bila nama enactment sahaja di peringkat negeri. Tapi ada juga yang akta-akta yang bersama senarai 3 tadi itu perlu kita fahamilah. Tapi bidang kuasa mahkamah syariah ni nak pergi kepada pelaksanaan tadi ni hanya akan wujud sekiranya Badan Perundangan Negeri menggubal undang-undang di negeri. Kalau Badan Perundangan Negeri ini tidak menggubal undang-undang ataupun peruntukan-peruntukan berkaitan dengan mahkamah syariah, maka tidak ada kes untuk dibawa di mahkamah syariah ini. Mahkamah syariah tidak ada fungsi. Jadi disebabkan Badan Perundangan Negeri telah diberikan kuasa oleh perlembagaan persekutuan itu tadi, yang kita bahas daripada awal kita bincang tadi, maka Badan Perundangan Negeri bila mana menggubal peruntukan undang-undang ataupun undang-undang itu sendiri, kalau berkaitan dengan mahkamah syariah, maka mahkamah syariah boleh melaksanakan
kuasa-kuasa atau takat-takat kuasa yang dibenarkan oleh Badan Perundangan Negeri tadi. Kita tak boleh nak galau lah seperti Tuan Nik Fadli sebut tadi, nak bulldoze orang punya, tak boleh. Jadi kuasa yang ada pada kita sahaja, yang Mahkamah Syariah Negeri, contoh di Kelantan, Kelantan lah. Di Kuala Lumpur, Akta Mahkamah Syariah Wilayah dan sebagainya. Dan perlu kita sedari juga bahawa Mahkamah Syariah ini telah pun diletak di satu kedudukan yang ataupun kelas yang tersendiri. Sehingga hari ini undang-undang syariah ni, kalau kita tengok sebenarnya tidak berada di bawah pun. Di Mahkamah Syariah, bila mana peruntukan undang-undang itu diperuntukkan, maka itulah undang-undangnya. Jangan kita kata undang-undang syariah berada di bawah. Yang berlaku dalam kes ni Elin tadi itu isu penafsiran sahaja, yang mana supaya tidak berlaku hengki-pengki, tidak berlaku cacah merba dari sudut pentadbiran undang-undang antara persekutuan dan juga negeri. Seterusnya, macam mana nak pelaksanaan supaya Mahkamah Syariah ini dimartabatkan? Nah, inilah isu yang perlu dibincangkan sebenarnya. Jadi bila kita lihat Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam yang ke-31 yang mutakhir itu, yang kita dengar Tuan Sultan Selangor bagi kenyataan, telah pun menubuhkan jawatankuasa khas bagi mengkaji kompetensi Badan Perundangan Negeri menggubal undang-undang syariah kepada bidang kuasa yang lebih tinggi. Itulah sebenarnya. Dan bila mana berlakunya pindaan ini, kita doakan perkara ini berlaku dengan sesegera mungkin, untuk berlakunya penyelarasan dan untuk melihat Mahkamah Syariah itu hebat dari sudut pelaksanaannya, maka di peringkat negeri, Badan Perundangan Negeri kena seia dan sekata. Tak boleh bila Federal Persekutuan buat akta ini, kita di negeri kita tidak seragam pula. Di Kelantan lain, Terengganu lain, Pulau Pinang lain dan sebagainya. Itulah macam mana kita nak dilihat hebat dari sudut pelaksanaannya, kita perlu seia sekata. Berbalik juga kepada tugasan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia itu tadi. Fungsi dan peranannya adalah untuk menyeragamkan, menyelaraskan undang-undang dan juga institusi kehakiman syariah di seluruh Malaysia. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Benda-benda yang tidak memberi mudarat, maka oleh kerana ada undang-undang, maka tak perlu dicampur di bawah syariah. Apatah lagi yang bercanggah baru ni, contohnya undang-undang lewat. Saya tengok polis ada beberapa orang belakang ni. Kena lewat, kena cabur, report polis. Ada pegawai penguasa agama sini. Pernah ada orang kena cabur, kena lewat, telefon pejabat agama. Wajib pergi bala polis. Dan bila kita tengok dan kaji, sebenarnya undang-undang yang bercanggah ini, 16 kara, 17 kara tadi tu, sebenarnya tidak ada pun in practice benda tu. Jadi huru-hara kerana kita tidak faham gapo kerja buat yang perlu kita buat. Kita tidak faham bidang kuasa, maka kita buat benda jadi bercanggah. Bukan isu penjanggahan sebenarnya. Isunya adalah kita tidak faham gapo kerja kita. Sebab tu bila dia luluskan dalam dun 16-17 kara tadi, akhirnya tak buat juga. Lulus saja, on paper lulus. Tapi nak laksana tak boleh. Ya. Orang tua berpijak di alam nyata, kena tahu gapo boleh buat, gapo tak boleh buat. Dan akhirnya hayalan kita tu memberi kemusnahan kepada sistem. Bismillah. Terima kasih Pak Moderator Ustaz Mawi, sentiasa dengan soalan-soalan yang kita terpaksa berfikir pada hari ini, terutama isu ni lah. Jadi hamba jawab dari sudut Mahkamah Syariah lah. Isu kalimah stokin yang tertera kalimah Allah ini, siasatannya dibuat di bawah 29A, 298A Kanun Keseksaan. Jadi itu pun kita telah jelas gambarannya bahawa kesalahan tersebut berada di bawah kesalahan dalam peruntukan persekutuan. Satu. Yang keduanya, dari sudut syariah, pelaksanaannya di Mahkamah Syariah macam mana? Adakah boleh didakwa di Mahkamah Syariah, dibawa ke Mahkamah Syariah? Ada tak peruntukannya? Jadi berdasarkan duk tengok-tengok sikit-sikit, berdasarkan peruntukan-peruntukan di Mahkamah Syariah ni, tidak ada. Tidak boleh disabitkan ataupun didakwa lah dahulu disiasat di bawah Mahkamah Syariah kerana Mahkamah Syariah ini hanya deal
ataupun berkaitan dengan orang-orang yang menganut agama Islam. Orang yang menganut agama Islam. Dia menjelaskan secara tepat isu kalimah Allah pada stalking ni. Rata-rata jawab bahawa tidak ada undang-undang. Dan hari ni saya nak semua orang faham, kalau boleh balik cerita rumah, tulis dalam Facebook, sebarkan. Biar semua reti sikit. Siapa kata tak ada undang-undang tak? Cuma kita terlepas pandang. Terlepas pandang sebab bunyi akta tu tak pernah sambung dengan bahagian stalking. Iaitu, dia duduk di bawah akta mesin cetak dan penerbitan 1984. Ceritanya adalah dalam tafsiran undang-undang juga menyebut bahawa kesalahan-kesalahan percetakan ini boleh dikenakan individu, syarikat, persatuan, apa-apa saja boleh kena. Maka KKMAK boleh kena. Dia ialah syarikat. Lekat ada dua syarat dah. Cetak atas mana-mana material, dia ialah syarikat. Dan dia menyebut juga selain daripada apa-apa kesalahan di dalam akta ini, juga boleh mengambil kesalahan-kesalahan lain yang mana percetakan itu melibatkan kesalahan-kesalahan dalam jadual kedua akta ni. Dalam jadual kedua akta ni ada termasuk Seksyen 298A Kanun Kesiasaan. Apa-apa kesalahan bawah Seksyen 298A kalau melibatkan percetakan, boleh guna akta percetakan juga. Gabriel, ceritanya adalah apa-apa tulisan yang mana telah menyebabkan ketidakharmonian, perpecahan, perasaan benci, memudaratkan pengakalan keharmonian atau perpaduan atas dan agama. Memecahkan, memberi perpecahan. Memecah belah kan, menimbulkan huru-hara atas alasan agama, maka Seksyen 298A boleh pakai. Maka dalam kes ini saya katakan bahawa ada undang-undang, cuma orang tak perasan. Malaysia ni kita berkongsi ilmu, memberi cadangan kepada pihak-pihak berkuasa supaya kes ini dapat disiasat, buka kertas siasatan, buka IP, rujuk TPR dan boleh dakwa. Saya rasa itu kehendak rakyat Malaysia sebenarnya. Itu yang orang ngamuk tak habis pakai ini ni. Kerana tak sudah cerita dia. Itu. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan untuk makluman.